diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Gitu sekali. Saya rasa agak bahaya kalau rasional kita macam mana nak jelaskan lebih detail dan Allah. Maknanya itu pergi kepada ini, saya rasa wallahu alam, kita hormati pandangan Syekh Albani itu sebagai satu cara dia untuk menyokong hujah bahawa kita dalam hadis sahih ada benda tu. Tapi kita faham bahawa Syekh Albani dan orang yang sokong dia menggunakan hadis lain. Kita faham tu. Cuma itu sebagai penyokong. Maksudnya hadis yang dah ada, dia dah sahihkan 3 hadis tadi. Hadis penyokong. Wallahu alam. Kalau dah kita faham gitu, maknanya dia lebih kepada pandangan peribadi Syekh Albani. Nak kata rasional tak rasional tak boleh lah. Maksud itu pandangan beliau kita hormati. Cuma kita melihat dan buat perbandingan dengan pandangan orang lain. Pandangan orang lain. Maknanya kalau hadis tu kalau maksud tu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, saya rasa kalau semua sepakat macam tu, tak adalah khilaf. Kan? Tak adalah khilaf lagi dibincangkan. Tak adalah ulama berbeza pandangan kalau dah itu sahaja. So bermakna itulah pandangan yang kita boleh analisis dan kita boleh setuju ataupun tidak. Kemudian ini mengingatkan kita kepada satu benda lagi yang kita nak nasihat kepada diri kita dan sahabat-sahabat. Kalau kita nak menyebut takhrij satu hadis, tak mesti panjang lebar, tak mesti juga ringkas, tapi dia mesti kena pada tempat dan kena pada fakta tu. Cukuplah. Maksud tak perlu kita nak setengah orang macam dia kata kena buat nombor semua, itu memang betul. Tapi tak ada nombor pun tak apa, kalau kita sesuai dengan kita punya penulisan. Tapi pastikan betul. Itu je. Maknanya ini tanggungjawab peribadi kita lah sebagai penulis. Kita nak tulis, kalau kita cakap Bukhari dan Muslim, pastikan dia ada dulu baru tulis. Kalau tak pasti, tulis Bukhari je lah. Muslim saya belum pasti, so tulis Bukhari. So kita kena mengikut apa yang kita temui. Ataupun kalau kita quote daripada orang lain, itu kita menyandarkan kepada orang lain lah. Seperti mana contoh, saya pernah jumpa orang tulis, dia kata riwayat Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Dia tak boleh kata begitu kan. Riwayat Ibn Hajar dalam Bulughul Maram, tak boleh kata begitu. Riwayat ni maksudnya dia menyebutkan hadis dengan sanad. Tapi kita kata tak apalah, asalkan hadis tu ada dalam buku tu, kita boleh terima. Tiba-tiba contohnya tak ada. Tapi contohnya saya kata riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, tak ada. Ni saya nak cakap apa? Itu maksud saya kata, saya minta maaf, saya salah dalam kitab lain. Itu je penyelesaiannya. So kita tak boleh dan bila kita, satu lagi, bila kita menterjemahkan takhrij orang lain, kita kena hati-hati. Takut kita salah. Itu je. Sama lah saya ke siapa pun, kita semua sama. Nak terjemah takhrij, kena hati-hati. Dia sebut Rawahul Bukhari mu'allaqan. Apa maksud dia? Okey. So tak boleh kita terjemah riwayat Bukhari titik. Dia sebut mu'allaqan tu. Tak amanah kita pada dia. Kesian dengan dia. Dia dah cakap dah. Kan? Ataupun rawahu zakarahu Imam Muslim fi muqaddimatihi. Dalam muqaddimah Imam Muslim disebut. Muqaddimah dia dengan hadis kita asal tak sama manhaj. So kita tak boleh kata riwayat Muslim. Orang akan faham dalam Jami' Sahih, dalam Musnad Jami' Sahih, dalam Musnad Sahih. Macam tu juga dengan apa ni. Sebab kita pernah jumpa benda ni. Bukan hanya semata-mata isu ni, tapi isu lain pun sama. Riwayat Muslim, rupanya kita cek ada dalam muqaddimah saja. So kena hati-hati dari segitu. Wallahu a'lam. Saya sambung sikit berkenaan Ustaz Syarizan berkenaan dengan yang makna tu. Ada tak ulama-ulama sebelum Nasruddin Albani yang kata walaupun Bukhari tak sebut, tapi makna dia ada dalam Bukhari? Satu. Dua, yang ada dalam metodologi salaf yang menggunakan cara. Satu, ulama hadis tidak sebut, tapi makna dia tak sebut secara literal lah, tapi makna dia ada dalam hadis tu. Adakah ini metodologi yang biasa di dunia? So peribadi memang kita temui macam ni. Cuma ada beberapa teknik yang disebut, yang kita pernah, yang saya ingat sekarang ni, iaitu kadang-kadang ulama hadis menyebutkan asluhu fis sahihain. Dia kata asal hadis ni ada dalam Bukhari Muslim. Bukan maksud itu dipahami oleh pembaca yang membaca buku hadis bahawa bukan maksud itu dalam Bukhari Muslim, tapi asal hadis itu adalah Sahih Muslim. Maksudnya hadis itu mungkin ada penambahan tertentu, pengurangan depan belakang, maklumat lengkap tentang nama, maklumat tambahan, tapi asal dia ada dalam Bukhari Muslim. Itu memang digunakan oleh ulama. Tetapi mereka menggunakan dengan berhati-hati lah. Maksud dia yang gunakan dan kita yang baca, dua-dua faham. Oh, ini bukan maksud Rawahul Bukhari fi Sahih, bukan. Maksudnya asluhu fi Sahih. Asal tu ada. Dan sebagian lagi ulama kata begini. Dia kata hadis ni dhaif,
tapi makna dia ada dalam sahih. Ada hadis dhaif, makna dalam sahih. Di mana yang saya ingat sekarang, ingatan saya Ibn Rajab Al-Hambali dan lain-lain lagi yang menghuraikan hadis la yu'minu ahadukum hatta takuna hawa taba'a lima ji'tu bi takun hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis nombor 41 dalam buku 50. Dia ni hadis yang disepakati dhaif oleh ulama-ulama salaf dan sebelum dan selepasnya. Okey. Dia kata, dari bila Nawawi kata sahih, dia jawab dalam kitab dia tidak sahih, tapi dia huraikan macam hadis sahih. Dia bawa Quran, dia bawa hadis, dia bawa riwayat, dia syarah hadis tu. Bermakna maknanya tidak menyalahi. Itu ada. Dari segi apa? Dari segi hadis-hadis bersifat adab, dari segi hadis akhlak, dari segi hadis wallahu a'lam, mungkin itu yang kita jumpai. Maksud dari segi ibadat wallahu a'lam. Kalau dalam bab ni soalan kedua sifu tu, adakah ulama salah bab ni? Dalam bab ni saya rasa wallahu a'lam, kita pun Syekh Al-Albani pun tak sebut dalam buku dia. Maksudnya siapa yang kata begitu? Wallahu a'lam. So ini terlalu teknikal. Kalau teknikal. pasal mengikut nafsu itu general, tak masalah. Tapi ini teknikal. Teknikal betul. Untuk mengatakan dia ada, makna dia ada dalam Bukhari, itu yang tak jelas ke sana. Kalau dia kata begitu, dia akan buat macam ayat-ayat yang menghuraikan lagi lah. Maksudnya dia kata ini diambil daripada, diistimbat daripada, itu mungkin ada. Tapi nak kata ala sadrihi ni, Syekh pun dia kata begini. Dia kata dalam buku dia tadi kita baca kan, dia kata kalau siapa tatbik apply kaedah ni, confirm jadi ala sadrihi. So sebenarnya ada orang dah buktikan tak begitu pun semestinya. Kan dia pun kata al-qariban minhu, ataupun hampir-hampir sama lebih kurang. So tak adalah satu benda yang sebenarnya itu agak lain daripada kesimpulan dia yang di belakang tu, yang kita akan, ataupun kita dah tengok sama-sama yang kita sebut tadi. Ini sahaja, yang lain tak ada. Dan saya rasa wallahu a'lam, kita tak berani nak cakap. Syekh Albani kata ini saja yang sunnah, yang lain sama ada dhaif ataupun tidak ada asal. Kemudian ada orang menambahkan huraian, ini je yang sunnah, ini wajib buat, yang lain tak betul. Jadi nampak, dia akan terus ke arah tu. Akhirnya hanya ada satu qaul saja. Satu simpulannya. Maksudnya yang saya nak kritik pada malam hari ini, bukan maksud nak kritik pribadi, nak kritik berdasarkan apa yang orang tersebut, ialah tu yang satu-satunya yang ada, itu je yang kita nak minta sahabat-sahabat kita fikirkan balik. Bolehkah kita terima satu tu saja yang betul, yang lain tidak? Itu je. Bukan nak kritik keseluruhan daripada awal sampai habis. Ya. Ada sebarang soalan lagi? Ya, takut. Ustaz, nak tanya, daripada tajuk yang Ustaz bagi ni, bersedekah di dada ni bukan sunnah salafus soleh. Adakah maksud Ustaz ni memang bukan sunnah, ataupun dia masih terbuka, ataupun dia khilaf? Dia maksud kata kalau kita bayar, kalau kita tengok pada apa yang saya bentangkan tadi, dan kalau saya boleh tunjukkan lagi apa yang bahan saya jumpai, itulah kesimpulan yang saya buat. Bukan saya buat kesimpulan, tapi inilah dia. Dan pernah disebut oleh Dr. Mahir Yasin. Saya Mahir yang saya salah. Kan dia kata fikir Mahir apa. Dulu tak macam tu. Jadi doktor tu, kalau nak dikaitkan apa pandangan saya bersetuju dengan pandangan doktor tu lah. Dia yang kata dalam buku dia bahawa tidak ada qaul daripada mana-mana salafus soleh yang kata begitu, yang buat begitu dan kata begitu. Dan terbukti tadi bila Syekh Al-Albani sebut ada salaf yang buat, sebenarnya hujah yang dia bagi pun masih boleh dibincang lagi. Betul ke Ishaq bin Rahawi buat begitu? Betul ke Imam Ahmad buat begitu? Betul ke Qadhi Iyad buat begitu? Itu maksudnya. So memang kesimpulan yang saya sampai tu ialah, kalau sahabat-sahabat semua boleh ingat balik pada awal apa yang kita cerita hari ini, memang tak ada seorang pun daripada kalangan salafus soleh di kurun awal dan tarik belakang sikit masuk imam mazhab, masuk imam hadis dan masuk lagi belakang, tak ada seorang pun qaul dia begitu, dan tak ada seorang pun amal dia begitu. Bukan saya nak kata ni bukan sunnah apa ni, sebab itu bukan hak kita, tapi soalan ni ialah salafus soleh punya amalan salafus soleh. Mana saya nak kaitkan balik dengan yang kita kata tadi, kita memahami Quran dan hadis mengikut fahaman salafus soleh. Itu maksud. Saya nak kata pandangan saya tak berani sebab bukan pandangan saya. Tapi kalau nak katakan begitu, pandangan yang kita nak sampai tadi adalah tajuk tu. Maksudnya tidak ada salafus soleh yang terbukti berpendapat atau beramal sebagaimana Syekh Al-Albani kata. Itu maksud saya.
maknanya bersedekah selain tidak ada lebih sunnah daripada bersedekah bila Oh, itu kesimpulan lain, tak boleh cakap. Kalau kita cakap nanti jadi macam kena kita balik. Kita perlu buktikan pula percakapan. Saya tak kata begitu dan tak mesti begitu. Ya, tapi sunnahnya ialah meletakkan kanan atas kiri. Itu confirm. Itu confirm. Di mana sebagaimana kata Ibn Qayyim, khilaf. So buatlah ikut mana yang terpulang. Imam Ahmad orang tanya, dia kata apa? Ya, fawqa surah qalilan, kalau tak tahu surah la ba'as. Itu cara kita menjawab. Kita tak kata ni tak sunnah maka sunnah dia ialah ini. Tapi semuanya adalah di bawah meletakkan kanan atas kiri. Itu cara lebih selamat. Jadi kita tak mau lari daripada kesilapan masuk kesilapan kedua. Tak mau. Alhamdulillah. Kan? Nanti kita kata, jadi Ustaz Lan kata bawah pusat adalah sunnah pula. Ataupun lebih sunnah. Itu kita tak kata gitu. Tak ada ulama pun. Kita cuma cakap apa yang ulama cakap. Itu je. Sebab kita tak boleh kata pandangan peribadi tanpa ada rujukan. Okay, saya dah beritahu rujukan. Kalau ada yang saya cakap tu tak ada rujukan, minta sahabat-sahabat tanya balik dan kita akan jelaskan dan cek balik. Okay. Tak nak nanti orang salah faham kita. Okay. Soalan, kesimpulan yang saya boleh buat bahawa bila kita nak simpulkan satu sunnah atau tak, kita tengok pelakuan para sahabat, apatah lagi bila benda tu tak didetailkan dalam teks hadis. Jadi mungkin kita boleh tengok konsistensi kita dalam gunakan hujah ni. Contoh, dalam penafsiran para sahabat kepada lahul hadis dalam surah Luqman, yang mana para sahabat tafsirkan ia adalah sebagai al-ghina, lagu, muzik. Jadi bagaimana kita nak apply kalau dalam solat kita kata oleh kerana para sahabat meletakkan benda ni sebagai satu bentuk yang luas, tak ada batasan letak tangan atas dada ke mana. Jadi boleh tak kita katakan bahawa begitu juga dalam kita nak faham ayat Quran tadi, lahul hadis tu para sahabat masukkan sebagai muzik. Ini bermaksud bahawa pandangan-pandangan yang muncul kemudian selepas tu dah tak valid dah, sebab para sahabat dah memang clear and cut kata benda tu lagu, muzik. Jadi kalau kita ikutkan manhaj, kita nak konsisten ikut penafsiran sahabat, memang itulah maksud dia. Maksudnya pandangan yang muncul kemudian adalah pandangan yang invalid. Betul tak saya punya kefahaman, Bas? Itulah cara kita nak faham satu nas dalil. Setakat saya faham macam itu juga. Maksudnya kita pastikan benda tu memang benar disepakati oleh sahabat. Kemudian selepas tu bila muncul pandangan yang baru, kita boleh katakan bahawa ini menyalahi ijma' sahabat. Tapi dengan syarat ada ijma'. Itu je lah. Dengan syarat ada kesepakatan. Bukan kesepakatan ijma' je, sebenarnya kesepakatan yang kuat maksudnya. Tak boleh kita kata ijma' semua tu sebab ada orang kata ijma', ada orang kata tak. Tapi kesepakatan yang kuat. Kaedah yang sama kita boleh guna, betul? Maksudnya kalau lahwal hadis tu, seluruh mufassirin sahabi tafsir begitu dan amalan mereka tak bercanggah dengan tafsiran tu, maka lahwal hadis tu dia terus pergi kepada ghina. Itu maksudnya. Betul kaedah tu. Maksudnya kita gunakan sahabat sebagai antara pemutus, antara benda yang boleh menyelesaikan masalah. Macam juga isu meninggalkan solat tu. Hukum meninggalkan solat. Ada ulama kata ada ijma' di kalangan sahabat. Ada orang kata tak ada ijma'. So kalau betul ada, so pandangan lain kita akan fikirkan balik memang tak valid lah. Kita kena kembali kepada sahabat. Dengan syarat kita pastikan macam yang saya buat untuk tajuk ni, saya kemukakan bukan sahabat ijma', tapi para sahabat dan tabi'in dan sebagai ulama ni membuka ruang ni. So bila kita menutup ruang ni, lebih kurang macam tu lah. Tak boleh nak tutup sampai ke tahap. Nak amal hak peribadi. Saya suka tengok ada seorang dalam web Muntaqa Ahli Hadis. Dia bersungguh-sungguh mentaifkan hadis ni.